Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang yang kita dapat berhimpun di rumah Allah ni. InsyaAllah pada pagi ni anaknya orang tak beri tajuk, jadi kita baca yang mana yang sepatutnya lah deh. InsyaAllah di tangan anak ni ada satu risalah kecil ya, tapi kita tak baca belakang lah deh. As-Sufiyah fi Mizanil Kitab wa Sunnah. Sufi dari sudut pandang neraca kitab dan sunnah. Kenapa kita pilih tajuk ni? Kerana apa yang kita hadapi dalam dunia Islam hari ini rupa-rupanya poinnya duduk sini. Tak? Kita umat Islam hari ini, perselisihan di kalangan umat Islam bukan isu masalah mazhab, tak? Bukan masalah perbezaan pandangan, tetapi masalah utamanya adalah pokok tambah yang begitu boleh merosakkan Islam, yang kebanyakannya timbul dari golongan ini. Kita tak pukul rata, tetapi kebanyakannya, insya-Allah saya cuba baca, dia ada lebih kurang 25 fakta-fakta yang boleh kita tengok sendiri. Sebahagian besarnya yang saya baca ni, saya tengok memang betul ada pada golongan ini yang dikenali sebagai golongan Sufi. Golongan Sufi. Kita sebut sekali lagi, kita tidak menentang ataupun pukul rata, tetapi apa fakta-fakta yang kita sebut ini perlu kita pakak muhasabah, perlu pakak kita fikir balik. Wujudnya golongan ini, selepas wujud sahaja golongan ini, kita kata manusia ataupun umat Islam berpecah dua. Satu kumpulan menyokong kumpulan ini, dan satu kumpulan lagi menentang. Jadi kita ni nak duduk kumpulan yang mana? Tuan pengarang kita ni salah seorang yang dia tengok sendiri dengan mata kepala dia dan dia buat kajian. Muhammad bin Jamil Zainu nama dia. Dia kata fa inna sufiyah intashara fi biladil muslimin wa laqad 'ishtu bainaha sininan tawilah. Dia kata golongan sufi ini telah tersebar luas di kalangan umat Islam, seluruh negara Islam, termasuk negara kita tak terkecuali. Betul tak? Golongan ni Sufi ke tasawuf ke itu panggil tak? Dan memang negara kita ni memang sinonim sangat dengan perkataan ini, tasawuf. Dia kata walaqad 'ishtu bainaha sinin, aku telah hidup di kalangan mereka ni beberapa tahun yang panjang. Wa hadartu majalisaha ala ikhtilafi turukiha, aku telah ikut majlis-majlis mereka dalam pelbagai tarikat-tarikat yang berbeza-beza. Tarikat ni aku pernah pergi tengok, tarikat ni aku pernah pergi tengok. Wa takallamtu anha fi kutubi wala siyama fi kitab al-ma'lumat muhimmah fi min ad-din. Dia pengarang ni dia banyak tulis kitab lah berkenaan dengan as-sufiyah ataupun golongan sufi ni, dan dijelaskan apa yang
terkandung dalam tu. Tak. Jadi dia kata bila tersebar luas golongan ni dalam masyarakat Islam, maka ada dua kumpulan utama, kumpulan mu'idun wa mu'arid, kumpulan yang bersetuju dengan kumpulan yang menentang. Fa kaifa ya'riful muslimul haq? Bagaimana seorang muslim nak tahu kebenaran? Patut dia sokong ke patut dia tentang? Dia kata maka tak ada cara lain, la budda minar ruju' ila al-kitabi wa sunnah as-sahihah li ma'rifati dzalika. Maka sepatutnya lah setiap muslim apabila temu dengan benda ni, dia mesti kembali merujuk kepada Alkitab dan juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasulih. Apabila kamu berselisih dalam satu-satu hak, satu-satu perkara, farudduhu ila Allah wa rasulih, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Barulah kita boleh tahu kedudukan sebenar dia. Lam ya'riful Islam isma sufiyah fi zaman Rasul wa sahabati wa tabi'in. Nama istilah ni sendiri tak pernah wujud di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah wujud di zaman para sahabat, begitu juga para tabi'in. Nah, thumma jaa jama'atun minaz zuhad laysu suf fa atlaqu hadzal ism, labisu suf fa atlaqu hadzal ism alaihim. Lepas pada itulah, lepas pada tiga era generasi awal Islam, timbullah kumpulan ini, kumpulan yang dikenali sebagai kumpulan zuhud, yang memakai pakaian kain kerah. As-suf ni kain yang diperbuat daripada jubah-jubah yang diperbuat daripada kain kerah. Inilah timbulnya nama istilah yang dipanggil sufiyah. Salah kalau tuan pengarang kita kata salah kalau nak nisbah sufi ni kepada golongan ahli sufah. Kan zaman Nabi ada ahli sufah, sahabat-sahabat yang duduk menetap di Masjid Nabawi dikenali sebagai ahli sufah. Antaranya Abu Hurairah yang mari dari luar Madinah, tak ada penempatan, tak ada keluarga, mari sebatang kara duduk situ. Ini dia panggil ahli sufah. Bukan nisbah situ dia. As-sufi ni nisbah kepada golongan-golongan yang dipamerkan zuhud mereka melalui pakaian mereka daripada kain-kain yang keras ini. Itu dia kata. Tentang benda yang dia nak bawa, ya mungkin kita kata benda tu baik, iaitu benda penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Ni hadaf ataupun matlamat mereka, bagus benda ni. Cuma kaifiat ataupun cara tu masalah. Sedangkan Nabi SAW telah mengajar kita bagaimana tazkiyah. Dan memang kita akui bahawa Nabi, para Rasul, terutama Nabi kita SAW, antara tugas penting dia mari ni, Allah hantar dia liyuzakkihim. Itu tugas utama dia. Selepas yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Ini tugas para anbiya keseluruhannya. Dia mari, tugas pertama dia membacakan ayat-ayat Allah melalui kalam wahyu. Kemudian yuzakkihim, mengajar mereka bagaimana cara penyucian jiwa. Oleh kerana itu Syekh ataupun Abu Hasan An-Nadawi dalam kitab dia Rabbaniyah la Rahbaniyah disebut tentang istilah yang sepatut diguna adalah tazkiyah. Istilah yang patut diguna, liyattahimu ma qalu sufiyah bal sammuha tazkiyah kama qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Kalau istilah agama ataupun istilah yang syar'i tentang penyucian jiwa ni adalah tazkiyah. Allah sebut di dalam surah Syam, qad aflaha man zakkaha. Itu kalimah yang sepatutnya. Tazkiyah adalah penyucian jiwa. Dan alhamdulillah ulama-ulama yang datang kemudian ni, dia cuba memperkenalkan balik istilah yang sepatutnya kita guna, iaitu istilah at-tazkiyah. Antaranya Sayyid Hawa
rahimahullahu ta'ala, apabila dia buat ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin, dia beri nama Tazkiyatul Anfus. Dia beri nama. Dan ramai lagi ulama-ulama lain yang karang kitab tentang penyucian jiwa ni dengan istilah ini. Ini istilah yang syar'i. Istilah ada dalam Quran, istilah ada di dalam As-Sunnah. Nampak? Untuk kita tak berwi semibur dalam bab ni. Bila dinisbah kepada Sufiyah, sebahagian besar umat Islam dia faham gini keadaan Sufi. Cara nak penyucian jiwa gini cara dia. Zikir gini cara dia. Sedangkan Islam telah lengkap, telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara penyucian jiwa. Kita nak tahu bagaimana cara penyucian jiwa ni, kita boleh rujuk kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab Riyadhus Salihin. Itu cara dia. Itu kaifiat cara penyucian jiwa yang sebenar. Bagaimana permulaan dia, dengan taubatnya, dengan sabarnya dan macam-macam. Dengan zikir-zikir yang warid. Berbeza terus dengan kefahaman ataupun sebahagian golongan sufi ini yang dia bawa cara penyucian jiwa dengan tokoh tambah daripada mereka. Okey. Dia kata As-Sufiyah, kita ambil poin yang pertama. Dah kedok ni 20 lebih dah. Kita boleh bukti siapa apa. Terserahlah dah. As-Sufiyah laha turukun muta'addidah. Dia kata golongan sufi ni dia ada tarikat yang berbeza-beza. Hak ni gini, hak ni gini, hak ni gini. Seperti At-Tijaniyah. Tijaniyah dia pak kita ni. At-Tijaniyah. Wal Qadariyah, wa Naqsyabandiyah, wa Syadziliyah, wa Rifa'iyah. Wa ghairiha min at-turuq allati yudda'i kullu minha annahu 'ala al-haq wa ghairuha 'ala batil. Setiap tarikat ni ada kaifiat masing-masing, ada cara masing-masing, dan masing-masing mendakwa tarikat dia lah yang paling betul, yang paling sahih. Tarikat lain salah belaka, tak betul belaka. Dan cara zikir pun masing-masing lah. Hak ni hu, hak ni hak ni macam-macam. Ni ada seorang sepupu kita, dia kata ada orang ajar dia zikir daim. Zikir adalah berapa kali sehari dia sebut daim. Kita kata dah nama siapa ni daim ni? Dia kata zikir ni dia ada kaifiat dan dia ada fadilat tertentu. Sebutan pula bukan daim, sebutan dia daim. Kita kata nak kata nama Allah bukan. Dia kata ada dalam Quran. Cek memang betul ada dalam Quran daim. Tapi tak pernah ada zikir Nabi lagu tu daim. Kita kata hak kita kenal coklat daim, kita kenal. Coklat daim sedap kata. Hak ni kita tak tahu. Dia kata boleh beramal gini dengan hujah-hujah dia lah. Nampak? Dia ada tarikat masing-masing. Sehari dua ni kita dengar zikir dan ada ustaz-ustaz yang mempertahankan. Dia kata boleh. Ni dalil dia, ni hujah dia. Ni ulama ni kata boleh, ulama ni kata dia senaraikan, tapi bila tengok senarai tu semua set tarikat belaka. Memang setuju belagangi dengan zikir ni zikir dan sebagainya. Dia kata wal Islam yanha 'anit tafarruq. Sedangkan Islam melarang sangat-sangat kita ni berpecah belah. Tiba-tiba golongan tarikat dia ada kumpulan masing-masing, dia ada dengan tarikat masing-masing. Sedangkan Allah sebut dalam Quran wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah kata janganlah kamu jadi seperti golongan musyrikin yang mana mereka telah memisah-misahkan agama mereka. Wa kanu syi'a, lalu mereka berpecah, berpuak-puak. Dan setiap kumpulan berbangga ataupun bergembira dengan kumpulan mereka. Kumpulan kami betul. Ini berlaku di kalangan golongan Sufiyah. Yang pertama, dia memecah belah, maknanya berbeza dengan cara Islam. Yang kedua,
As-sufiyah tad'u ghairallah minal anbiya wal awliya wal ahya wal amwat. Al ahya wal amwat. Sebahagian golongan sufi ini menyeru ataupun berdoa kepada selain Allah. Ni betul berlaku. Saya sendiri tengok, dengar ucapan-ucapan mereka ketika ziarah kubur dan sebagainya. Mereka menyeru selain daripada Allah, berdoa dalam doa mereka seru nama selain daripada Allah, dari kalangan para anbiya ataupun wali-wali, sama ada yang hidup ataupun yang dah mati. Fahiya taqulu ya Rasulullah ghauthan wa madad wa ya Rasulullah alaikal mu'tamad. Ini ada dalam qasidah-qasidah mereka. Dia beristighatsah dengan Nabi SAW. Kita aja dengar kecoh tentang satu nasyid yang dipopularkan oleh artis Indonesia tu. Allah Allah arifna ya Rasulullah. Dan alhamdulillah ada ustaz-ustaz kita, ada ulama-ulama kita yang tegur qasidah ni salah, tak betul sangat-sangat dari sudut akidah. Tiba-tiba ada golongan sufi ni, dia pun tahu, dia kata tak ada masalah langsung, boleh sebut, Masya Allah, dengan alasan-alasan dia yang kita kata kesamaran. Dia sebut, dia kata boleh sebut lagu mana, Allah Allah arifna ya Rasulullah. Tuan-tuan tahu tak benda maksud ni? Allah Allah ya Allah ya Allah, tolonglah kami wahai Rasulullah. Dia minta tolong dengan Nabi. Dia minta tolong dengan Nabi. Dengan berpadu dalil dia, kan akhirat besok kan kita bila dibangkit kita minta tolong dengan Nabi kan? Dalam hadis yang sahih tu kita tahu tak? Istaghathu bil anbiya, mereka pergi minta tolong dengan para nabi kan? Kita tahu dah kisah yang panjang, bila kita dibangkitkan akhirat besok, kita pergi ngadap Nabi Adam minta tolong dengan Nabi Adam. Nabi Adam kata aku tak boleh tolong, aku ada dosa gini. Pergi minta tolong dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh kata aku siapalah nabi kita semua. Ini dia panggil istaghathu, pergi minta tolong. Dia berhujung dengan hadis ni. Kita kata kalulah mu minta lagu ni tak ada masalah. Dia kata boleh. Kita duduk atas muka bumi ini, kita masih hidup, kita istighatsah dengan Nabi. Tujuan dia istighatsah akhirat besok. Hak ni tak apa, kata kita setuju. Apabila dia kata Allah Allah arifna ya Rasulullah, maksud dia minta tolong di akhirat besok. Tapi dia minta tolong sekarang dah. Ya Allah tolonglah kami wahai Rasulullah, dia kata. Tetapi hakikat yang berlaku di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat awam, dia dah faham istighatsah ni minta tolong dalam hal keadaan dunia ni. Faham? Ni ada bukti jelas. Saya pernah tengok ada dalam satu Facebook, ada seorang muslimah, dia baru sudah cocok vaksin. Lepas tu kena cocok yang ketiga, booster. Dia pun kata Allah kena cocok booster. Dia pun buat ayat ni, Allah Allah arifna ya Rasulullah. Apa maksud dia? Maksud dia minta tolong dengan Nabi untuk hadapi cocok booster yang ketiga ni. Wahai Rasulullah tolonglah aku. Mana ucapan lagu ni? Salah tak salah dari sudut akidah? Salah. Boleh rosak akidah dia sebab dia minta tolong, dia menyeru Nabi SAW minta tolong benda-benda yang berlaku kepada dia. Sedangkan kita dituntut untuk minta tolong hanya kepada Allah dalam perkara-perkara di luar kemampuan makhluk. Nampak tak? Jadi betul-betul benda ni ada berlaku. Dan dalam kalau kita baca qasidah dia, Masya Allah, masalah dia, masyarakat kita dia tak faham benda qasidah yang dia baca. Yang dia tahu puji Nabi, yang dia tahu sebut nama Nabi, yang dia tahu seolah-olah ditepek dengan selawat dan sebagainya. Tetapi di sebalik di selepas selawat disebut nama Nabi ni, disebut madad, disebut ghauth, disebut istighatsah, minta tolong. Semua benda-benda ni boleh menyebabkan seseorang dengan kalimah ini dia boleh jadi syirik kepada Allah. Betul tak? Kalau tak syirik besar pun dia boleh jadi syirik kecil. Tuan-tuan, syirik kecil tapi dosa dia besar. Syirik kecil tapi dosa dia besar. Ini ucapan-ucapan ya Rasulullah ghauthan wa madad wa ya Rasulullah alaikal mu'tamad. Mana kita gantung tutuh dengan Nabi. Mu'tamad ni maknanya gantung tutuh Nabi. Wallahu yanha
an du'ai ghairih wa ya'tabiruhu syirkan. Dan Allah melarang kita menyeru dalam doa kita selain daripada Allah. Doa kita tak boleh seru nama orang lain dalam doa, baik nama malaikat, baik nama nabi, baik nama wali. Kalau atas nama seteng doa tak boleh. Allah sebut wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Surah Yunus. Allah kata, dan jangan sekali-kali kamu berdoa kepada selain Allah, yang mana orang-orang ataupun seruang-seruang nama-nama yang mu panggil ni mala yang fa'uk, yang tak boleh memberi manfaat kepada mu, wala yadurruk, dan tak boleh beri mudarat kepada mu. Fa in fa'alta, jika mu buat juga, mu seru juga nama malaikat ke, nama Jibril ke, nama wali ke, nama nabi ke, Ghalib nama famous yang diseru oleh puak-puak tasawuf, puak-puak tarikat ataupun termasuk puak-puak Tok Bomo ni, nama siapa? Nama Nabi Khaidir, hak biasa diseru. Nama Abdul Qadir Jailani, ni nama biasa diseru. Faham? Dan kadang-kadang hak jenis taksub lagi, dia seru nama Tok Wali dia hak masih hidup lagi. Bila dia ada kesusahan, dia seru nama dia. Kita dulu ada seorang ustaz dia blog kita ni, benda dia sebut wali naubah dan sebagainya. Wali naubah dan sebagainya disebut. Sedangkan Allah kata, kalau membuat benda ni, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau membuat juga, seru juga nama selain daripada nama Allah dalam doa, dalam munajatmu, maka mu telah jadi golongan yang zalim. Apa maksud zalim? Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, al-zalim semuanya diterjemahkan kepada al-musyrik. Sebab sebesar-besar kezaliman yang dilakukan oleh makhluk adalah syirik kepada Allah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut ad-du'a huwal ibadah. Sedangkan Nabi ajar kepada kita doa-doa ni termasuk ibadah. Apabila ibadah, kita tak boleh buat kepada orang lain sebagaimana solat. La yajuzu li ghairillah, kita tak boleh semayangkan orang lain. Kita tak boleh sebut benda ni kerana orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, as-sufiyah ta'taqidu anna hunaka abdalan wa aqtaban wa awliya sallamallahu lahum tasriful umur wa tadbiraha wallahu ta'ala yaqul. Sebahagian sufi dia dah faham di sana adanya wali abdal, wali qutub, wali ghauf. Yang je dengar tak nama-nama ni? Ni pakar-pakar hak memang dia standard. Kita pergi mana pun dia akan sebut nama wali-wali ni. Bukan nama ni tak. Dia punya pangkat wali abdal, wali kutub. Tuan-tuan tahu tak benda tugas-tugas mereka ni? Kalau dengar tu diri bulu roma tak, tugas-tugas wali kutub, wali benda ni kan. Antaranya benda dia kata ada 4 wali. Ni wali kutub ni 4 wali yang bertugas menaham alam semesta. Allah beri tanggungjawab ke dia. Tuan kitab ni kata benda, sebahagian sufi beriktikad di sana adanya wali abdal, wali kutub, yang mana Allah telah beri tanggungjawab kepada mereka tasriful umur, untuk menguruskan alam ini, mentadbir alam diserah kepada wali-wali. Oleh kerana itu mereka, bila ini iktikad yang ada dalam diri mereka, bila ada masalah mereka seru nama ni. Tengok, wali antara wali yang difahami ada 4 orang wali setiap zaman ni. Setiap zaman mesti ada 4 orang wali ni. Benda tugas mereka menahan alam semesta. Mereka ada di 4 penjuru arah yang mereka sebut dengan wali autak dan macam-macam lah nama dia. Lepas tu ada pula 7 wali yang masing-masing ada di 7 benua. Setiap benua ni ada seorang wali yang jaga. Mereka sebut wali abdal. Ni nama dia wali abdal. Disebut wali abdal dari kata badal yang artinya pengganti. Kerana jika ada sesuatu yang mati, maka lainnya menjadi penggantinya. Mati wali ni, dia ganti orang lain pula. Jadi masing-masing set-set tarikat ni, dia bagi dakwa. Tok guru dia, tok syekh dia sekarang ni wali abdal. Hak ni pula kata, tok syekh dia kata, bagi latih sama dia. Nampak tak? Tapi dia punya tanggungjawab, Masya Allah, jaga alam. Boleh bayang?
Dia jaga alam. Dan masing-masing telah ditunjuk sebagai wakil untuk menangani suasana tertentu. Dan sekian banyak wali yang mengatur iklim dan cuaca itu, mereka dipimpin oleh satu wali yang disebut sebagai wali kutub akbar atau wali ghauf. Maknanya seolah-olah yang mentadbir, yang mengurus alam ni puak-puak dia, puak-puak tu wali dia sahaja. Oleh kerana tu mereka apabila dalam doa, dalam seruan mereka seru nama wali-wali ni. Wal'iyadzubillah. Wallahu ta'ala yaqul jawab al-musyrikin hina sa'alahum wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Dalam surah Yunus Allah sebut bila wahai Muhammad tanya kepada musyrikin Mekah, wa man yudabbirul amra, siapa yang mengurus mentadbir alam ini? Puak-puak musyrikin pun reti bahasa bab ni. Dia kata fasayaquluna Allah, yang mengurus, yang mentadbir alam ini adalah Allah. Sebab tu kita bila kita ngaji dalam bab tauhid, bila bincang tauhid rububiyah, boleh katakan masyarakat dunia dulu, puak-puak yang menentang Rasul dulu dalam bab rububiyah, mereka tak ada masalah dah. Mereka clear dalam bab rububiyah. Bila ditanya tentang siapa yang mentadbir alam, siapa yang mencipta alam, tak ada seorang habuk puak-puak musyrikin dia jawab orang lain. Tak, dia akan kata Allah. Cuma mereka masalah dari sudut ibadah. Bila bab ibadah, dia kata tak boleh sembah Tuhan seorang, tak boleh seru Tuhan seorang. Kena cari orang lain juga sebagai wakil-wakil Tuhan untuk saparkan seruan kita. Ni sini dia masalah. Tapi kalau dalam bab pentadbiran alam, dalam bab rububiyah, mereka beriman di sana hanya Allah sahaja yang berkuasa penuh pada rububiyah dia, pada perbuatan Allah. Tiba-tiba ada di kalangan sufi, dia nisbahkan dalam bab mentadbir mengurus alam ini kepada wali-wali dia, wali abda, wali kutub, wali ghaus. Ini nak satu benda, kalau ada orang bawa kefahaman lagu ni, masalah kita kata. Ba'du sufiyah ya'taqidu bi wahdatil wujud. Ni pun ada. Dan ada ustaz-ustaz yang mempertahankan benda ni, dia kata tak salah. Nampak? Benda wahdatul wujud, bergabungnya Tuhan dengan dia. Jadi satu. Tuhan pun dia, dia pun Tuhan. Falaisa indahum khaliq wa makhluq, fal kullu khalq wal kullu ilah. Bagi mereka tak ada beza yang mencipta dan yang dicipta, sebab semuanya pencipta dan semuanya ilah, dia kata. Wa za'imuhum, paling pengak sekali dalam bab wahdatul wujud ni, Ibnu Arabi. Kita pernah tengok, siapa aja tengok ada satu debat antara Ustaz Noderuh dengan Akiti benda. Masya Allah, dia pertahan sungguh-sungguh. Sedangkan kita kata sepakat para ulama dah kata kakah ni Ibn Arabi ni memang syirik, memang berat lah dia punya kefahaman dia. Tengok, kita boleh tengok benda dia kata Za'imuhum Ibn Arabi yang terbunuh, yang dikebumikan di Dimash, di Damsyik ini. Dia kata benda al-abdu rabbun wal rabbu abdun. Ni dalam syair dia. Ya laita syi'ri manil mukallafu in qulta abdun fadhaka haqqun aw qulta rabbun fa anna yukallafu. Bila kita baca syair-syair lagu ni, puak-puak yang menyokong Ibn Arabi, dia kata demo tak faham kat kalam dia ni. Kalam dia ni tinggi, demo tak ada jejak. Hak biasa dia pakai poin Wahabi tak faham. Tengok benda dia kata al-abdu rabbun, hamba itu Rabb, dia kata. Wa rabbu abdun, dan Rabb itulah hamba. Mana sama je. Ya laita syi'ri, alangkah pelik, dia kata manil mukallaf, kalau begitu siapa yang mukallaf? Sedangkan hamba tu Rabb tu hamba. In qulta abdun fadhaka haq, kalaulah mu kata yang mukallaf itu hamba, maka betul. Kalamu tu betul, dia kata. Au qulta rabbun, tapi kalau mu kata Rabb tu hamba, hamba tu Rabb, tak Rabb, fa anna yukallaf, macam mana dia boleh mukallaf? Sini timbul tak perlu buat ibadah benda dah, aku Tuhan aku. Faham? Ini dipanggil wahdatul wujud. Dan ada benda ni. Tempat kita ni ada orang yang ikut kefahaman lagu ni.
Ni disebut syair dia ni disebut dalam kitab Ibn Arabi yang masyhur Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ada kitab ni kita boleh tengok. Lagi kita. As-sufiyah tad'u ila zuhd fil hayah wa tarkul asbab wal jihad. Wallahu ta'ala yaqul wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Puak-puak sufi sebahagiannya dia kata menyeru kepada zuhud dengan dunia, zuhud dalam kehidupan dan meninggalkan asbab. Betul, benda ni kita pernah tengok depan mata dah. Bukan setakat tinggal asbab, tinggal jihad, tinggal sebagainya. Tak kerja buat puak-puak dia, kerja zikir. Ada seorang kita kenal, Masya Allah, dia ni memang tak, bukan setakat tak kerja buat, masjid surah pun tak pergi. Puak tak sahur tapi puak tak sahur. Kenapa tak? Dalam rumah dia, tepek dalam rumah dia satu ayat Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ni moto pokok dia biasa ni dah. Benda masuk wa'bud, ayat Quran ni memang dah. Wa'bud, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sapalah mencapai tahap maqam yakin. Bila sampai situ beres dah lah. Tak perlu ibadah dah sebab yakin dah. Betul dah ayat ni, betul lah. Tapi faham dia tak betul. Sebab Nabi ajar ayat ni bukan maksudmu kena buat ibadah sampai tahap makam yakin saja. Al-yaqin huwal maut. Nabi sendiri terjemah. Nabi kata yang dimaksudkan yakin sini mati. Maknanya kita kena buat ibadah sampai mati. Puak dia faham buat ibadah semayang, zikir sampai yakin, sampai tahap makam yakin, okey baik. Semayang makan niat adalah. Puasa makan niat adalah. Ini kefahaman dia. Dan puak ni, Masya Allah, kita pernah tengok kenal seorang hamba Allah ni, dia kuat, dia memang kerja zikir. Sejik surah lagi zikir puluh ribu sahaja. Kerja buat apa tak? Masalahnya bini yang kerja, isteri yang kerja, beri buat kuih lah macam-macam. Dia kerja berzikir, Masya Allah. Dan ada, kita pernah jumpa di dekat daurah tafsir Maulana Hadi. Ada seorang sahabat duduk belah Pahang. Dia kata dia terikut ngepok tarikat sampai berhenti kerja, duduk dalam surah, duduk etikah surah. Masya Allah. Ini dia panggil tarkul asbab. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Carilah, tuntutlah apa yang Allah anugerahkan kepadamu di akhirat besok, iaitu tuntutlah beramal untuk syurga. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi mu jangan lupa bahagiamu di dunia ni. Hak bak cari rezeki, cari makan, cari. Para sahabat mereka semua tak ada seorang pun nak jenis kerja buat. Kita tengok Abu Bakar Siddiq selepas hari pertama dilantik jadi khalifah. Dan lepas saja Nabi wafat, pakat para sahabat sepakat lantik Abu Bakar jadi khalifah. Esok kan lepas dapat jawatan jadi khalifah ni, esok kan pergi nak kerja. Sahabat tanya, nak pergi mana lah? Nak kerja kan? Anak bini aku nak makan mana? Nampak? Lalu para sahabat bincang sepakat, tak payah kerja, kita beri gaji pada tu start. Adanya allowance kepada pemimpin. Nak rakyatnya para sahabat faham, bak cari makan ni kena. Bukan kata bak bila muzikir pun dah ada ayat dah. Ini kefahaman yang salah kita tu. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersiap sedialah untuk menentang musuh-musuh Islam dengan kemampuan yang mu ada. Puak sufi bak jihad ni tinggal sikit. Minta maaf sebut. Syekh Sa'id Hawa dalam dia buat ringkasan kitab Ihya Ulumuddin. Saya di Amang kita ngaji kitab ni. Kitab Tazkiyatul Anfus. Ringkasan, bagus kitab ni. Tapi dalam mukaddimah Syekh Sa'id Hawa kata, dalam bab asbab untuk penyucian jiwa, kitab Imam Ghazali ni dia bagi benda nyakit. Mula-mula dia perkenaan nyakit. Lepas tu dia perkenaan obat daripada nyakit. Nyakit dia senarai lebih kurang 14-15 nyakit. Penyakit hati. Syiriknya, bid'ahnya, macam-macam nyakit ni.
cara berubat dia, penawar dia senara pula. Dalam banyak-banyak dia senara, penawar dia semayang, puasa, zikir, haji, semua ibadah-ibadah ni, tapi dia tinggal benda agak-agak Imam Ghazali tinggal. Hak lain dia senara apa ke? Cara penyucian jiwa hak kena dengan syariat lain dia tu. Dengan semayang ni sebab tanha ni ada. Allah kata larang ada. Dengan semayang ni kita boleh bebas daripada kemungkaran segala benda keji. Ini benda menyuci jiwa, penyucian jiwa yang Imam Ghazali ajar. Tak? Puasanya, zakatnya, macam-macam. Tapi dia tinggal poin dia agak-agak tu. Al-jihad fi sabilillah. Tak ada dalam kitab ayat. Nampak tak? Tak ada tu sebutin. Lalu Syekh Sa'id Hawa disenaraikan salah satu wasail, salah satu benda yang boleh menyuci jiwa kita adalah jihad fi sabilillah. Dan memang golongan-golongan tasawuf ataupun sufi ni dia cecer sikit ni. Hak yang menyeleweng lah kita tu. Hak yang benar, mereka terlibat dengan jihad. Mereka terlibat dengan apa ni, dengan jihad dan perjuangan ni. As-Sufiyah, hak ni saya tengok sendiri ni. As-Sufiyah tu'ti martabat al-ihsan ila syuyukhiha. Puak-puak, sebahagian puak-puak sufi ni, dia beri martabat ihsan kepada tok syekh dia. Ihsan. Macam mana? Wa tatlubu min muridihim ay yatasawwaru shaykhahum indama yadhkuruna Allah. Mereka bila nak mengingati Allah, nak berzikir, mereka akan gambar kamu ke tok syekh dia. Ni berlaku. Bukan cerita dongeng, bukan kita reka, bukan fitnah. Tak. Hatta fi solatihim, sehingga nak semayang pun dia gambar muka tok syekh dia dulu. Nampak tak? Wa kana li qarib ra'aituhu. Tuan pengarang ni kata, aku ada anak beranak hak dekat, dia kata, kerabat aku tengok sendiri, dia kata, yada'u surata syaikhihi amamahu fi salah. Dia letak gambar tok syekh dia depan semayang ni. Bukan saja-saja tu, dengan tujuan ihsan. Tuan-tuan faham tak ihsan ni benda? Kan dalam hadisul Jibril Sayyidina Jibril mari menghadap Nabi, tanya beberapa soalan. Salah satu soalan Jibril tanya al-ihsan. Ma huwa al-ihsan? Mana Nabi jawab? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Tak? Nabi kata ihsan ni tahap tertinggi sebagai seorang muslim. Dia tahap muslim, tak, mukmin, muhsin dia panggil. Muhsin ni orang muhsin, orang ada ihsan ni, Nabi kata anta'budallah ka'annaka tarah. Mu beribadah kepada Allah seolah-olah mu nampak Tuhan. Seolah-olah mu nampak Tuhan. Fa in lam takun tarah, kalau mu tak nampak juga, biar ada keyakinan dalam dirimu, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Wah ni untuk zuk ni, untuk dapat khusyuk, dapat benda, dia gambar muka tok syekh ni, bukan Tuhan. Tak? Sebagai wakil Tuhan. Nampak tak? Sebagai wakil Tuhan. Dia kata dia letak gambar tok syekh dia depan di kiblat ketika dia solat. Dan saya tengok sendiri di Yaman, pelajar-pelajar kita hak yang belajar dengan satu puak, satu golongan, tak mau sebut nama lah. Setiap seorang pelajar ni, dia ada buku kecek sama dalam, buku mutun lah, buku benda. Di buku ni ada gambar tok syekh dia. Boleh katakan setiap pelajar mesti ada gambar tok syekh dia. Kita mula-mula tengok lah, biasa lah, kisah sayang tok guru dia letak gambar. Rupa-rupanya gambar ni diguna masa nak semayang. Sebelum akad takbir, dia tengok dulu gambar tok syekh dia. Tutup orang, Allahu Akbar. Benda tujuan untuk datangkan zul, untuk datangkan khusyuk. Ni hak tuan syekh, tuan kitab kita kata ni, dia letak martabat ihsan tu, tengok muka tok syekh dia. Sedangkan Nabi kata, dah, mu seolah-olah mu gambar Tuhan, ini gambar tok syekh dia. Kenapa tak? Bahaya tak bahaya benda ni? Dan saya dapat maklumat, ada salah seorang anak murid dia, hak balik daripada Yaman ni, dia ajar benda ni kan anak murid dia. Dia buat benda ni, tapi bukan dia tahu gambar tok syekh dia hak Yaman tu. Dia beri gambar dia kan anak murid dia di madrasah dia. Dia beri gambar dia sendiri, ustaz tu sendiri dia.
Tak ngapa dia pula. Apa agak kata. Sebelum ni ngapa tu syekh dia. Nampak tak? Oh, kata sudah. Kalau ginilah aja orang, maka dia buat ibadah lagu mana sebenarnya? Dia tuju ke siapa sebenarnya? Tak. Ini benda yang menjadi satu hak ni yang kita kata yang jadi perselisihan. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata umat Islam ni dia tak pecah sebenarnya. Bila start pecah, bila timbul benda-benda khurafat, benda-benda bid'ah, situ start pecah. Tak, situ start pecah. Selama ke ni orang beramal dengan sunnah sama je. Tak kira lah mazhab mana, Syafi'i ke Muhammadi ke, semua sunnah lah ke. Tak. Timbul pohon ni kita tu. Timbul pohon ni dia menyelinap dalam mazhab Syafi'i. Dia menyelinap. Lalu dia nisbahkan ni Syafi'i, ni Syafi'i, ni Syafi'i. Tak. Sedangkan hak yang kita menentang, hak kita balak, hak poin-poin dia bawa, hak kita senarai. Kita ambil hal last sekali dah. 7 hotel lah dan ni dah. As-Sufiyah tadda'i anna ibadat Allah la takunu khawfan min narihi. Hak ni famous, pak kita pun ada. Wala tama'an fi jannatihi wa yastashhiduna biqauli Rabi'atil Adawiyah. Puak-puak sebahagian puak-puak sufi ni dia kata mendakwa bahawa beribadah kepada Allah tak boleh kerana takut ke neraka ataupun kerana nak ke syurga. Ni tak jadi tauhid lagi. Tak ikhlas lagi. Siapa-siapa buat ibadah kerana takut ke neraka ataupun kerana takut tak, kerana nak ke syurga, tak tauhid lagi dia kira. Betul tak? Ada tak benda ni? Betul tak? Hak baloh-baloh bab benda dikatakan, tapi sebenarnya tidak sahih pun. Dia katakan, dinisbahkan benda tu sebagai kata-kata Imam Syafi'i. Kan hak orang nasyid Tuhan aku tak, aku tidak apa, tidak layak syurga-Mu. Kenapa tak? Aku tidak layak batu benda. Dan aku tidak tahan ke neraka-Mu tak. Dinisbahkan katanya Imam Syafi'i kata, sedangkan tak ada pun riwayat-riwayat yang sahih yang boleh nisbah kepada Imam Syafi'i benda ni. Ni dia kata guna puak-puak sebahagian puak-puak sufi ni, dia kata tak boleh kita buat ibadah kerana takut ke neraka ataupun kerana nak ke syurga. Sebab dia berhujah dengan kata-kata dinisbah kepada Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ni salah seorang wanita yang cukup famous di kalangan ahli tasawuf. Benda kata-kata Rabi'ah Adawiyah, Allahumma in kuntu a'buduka khaufan min narik fahrikni fiha waliyadzubillah wa in kuntu a'buduka tama'an fi jannatik fahrimni minha. Dia kata, ya Allah ni dalam doa ni, ya Allah, jika sekiranya aku buat ibadah ke-Mu ni kerana takut ke neraka, maka bakarlah aku dalam dia. Boleh tak doa gini agak-agak? Kalau betul lah benda ni dinisbah kepada Rabi'ah Adawiyah, kita kata terlalu berat sangat ucapan lagu ni. Dalam doa dia kata, ya Allah, kalaulah aku buat ibadah ni semata-mata kerana takut neraka-Mu, maka bakarlah aku dalam neraka-Mu. Kalau aku buat ibadah ni kerana takut ke neraka-Mu. Wa in kuntu a'buduka tama'an min jannatik fi jannatik fahrimni minha. Dan jika sekiranya aku buat ibadah ni kerana tamak ke syurga-Mu, kerana nak ke syurga, maka haramkan aku masuk syurga. Betul tak agak-agak? Kalau kita beramal lagu ni ataupun kalau kita berdoa lagu ni, tak pernah Nabi ajar SAW ajar suruh kena bakar dalam api. Tak pernah. Tak ada satu pun betul doa Nabi, doa ya Allah kalau aku buat gini bakarlah aku dalam neraka. Tak ada. Dia ingat neraka ni benda. Tak? Dengan mudah dia doa lagu ni. Walaqad sami'tuhum yunshiduna qala Abdul Ghani An-Nablusi. Man kana ya'budullaha khaufan min narihi faqad 'abada an-nar. Ini salah satu ulama tasawuf iaitu Abdul Ghani An-Nablusi. Dia kata benda, barang siapa yang beribadah kepada Allah kerana takut ke neraka, maka dia telah menyembah neraka. Faham tak? Dia kata man kana ya'budullaha khaufan min narihi faqad 'abada an-nar. Siapa-siapa yang beribadah kepada Allah kerana takut neraka, maka tuan-tuan dia kata dia telah menyembah neraka, beribadah ke neraka. Wa man 'abadallaha
talabanil jannah faqad abadal wathan wallahu ta'ala yamdah. Dia kata tak? Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah kerana menuntut syurga, maka dia telah menyembah berhala. Dia kata, dia anggap syurga ni berhala, tuju ke syurga. Sedangkan kita kata dalam Quran, wallahu ta'ala yamdahul anbiya alladhina yad'unahu raghaban wa rahaba. Allah kata benda dalam Quran, Allah puji para anbiya kerana dalam seruan-seruan mereka, doa-doa mereka, mereka berdoa dengan penuh pengharapan, dengan penuh rasa takut. Apa doa mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Allah kata dalam surah Al-Anbiya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Allah kata mereka ni para anbiya yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Ini para nabi. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Kita akan tengok Nabi SAW, Nabi kita sendiri, ajwadun nas. Ibn Abbas kata Nabi ni ajwadun nas, orang yang paling pemurah sekali. Dan dia lebih pemurah lagi apabila mari bulan Ramadan. Bersungguh dia. Ini dia panggil yusari'una fil khairat, para anbiya. Poin kita belakang, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, menyeru kepada kami, iaitu kepada Allah, raghaban wa rahaba, dengan penuh pengharapan dan juga dengan penuh rasa takut. Apa maksud raghaban wa rahaba? Ay raghibina fi jannati. Dalam tafsir disebut iaitu penuh mengharapkan syurga Allah, dia kata. Khaifina minan nar min azabi, dan rasa takut dengan neraka, dengan azabnya. Nampak tak? Wa qala ta'ala yukhatibu rasulahul karim, dan Allah juga pernah menyebut kepada Nabi kita dalam Quran, qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Dalam surah Al-An'am, Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi, sesungguhnya aku takut untuk bermaksiat kepada Tuhanku. Berapa takut ni? Takut azab yaumin azim, takut diazab pada hari yang besar, yang agung esok, iaitu kiamat. Maka bercanggah tak dengan apa yang difahami oleh pokok-pokok sufi. Pokok-pokok sufi kata tak boleh orang yang beribadah kerana takut ke neraka ataupun nak ke syurga, dia kata tak betul-betul ikhlas lagi. Dia mesti ikhlas betul nak Tuhan je. Tak boleh syurga-syurga dah, kita tak main. Ini karut, bukan ajaran Nabi SAW, bukan ajaran Al-Quran. Inilah 7 perkara yang boleh kita ambil sebagai panduan kita. Apa yang jadi kita balah, ini poin-poin dia. Bukan kita balah kerana bab kita panggil bab yang khilaf, yang diterima pakai. Kita tak balah dalam bab kunut. Kita tak balah dalam bab ambil lagi. Bab yang kita kata khilaf yang muktabar. Demo nak baca kunut, baca. Tak? Time demo sembahyang kita duduk belakang demo, kita ikut, tak ada masalah. Kita tak balah. Tapi bab 7 perkara kita sebut ni, bab ni tak boleh nak nisbah benda ni khilaf. Sebab benda ni bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan agama. Dan sebahagian besarnya dia kait dengan akidah. Apabila menyeru selain daripada Allah, apabila sebut benda-benda yang bercanggah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda ni yang kita tentang, benda ni yang kita balah. Nampak tak? Kalaulah mereka tinggalkan benda-benda ni, mereka kembali kepada ajaran yang benar dalam bab tauhidnya, dalam bab ibadahnya, insya-Allah kita boleh. Tak? Kita tak ada masalah. Jadi, dan nampak sehari dua ni bawakan benda-benda pelik lagu ni seolah-olah diterima pakai. Seolah-olah diterima. Kita tengok sehari dua ni ramai orang pergi ke Yaman, ke Hadramaut, termasuk artis-artis. Kita bila main artis ni, dia jadi nyakit selalu. Sebab artis ni dia ada pengikut pula. Dia ada peminat-peminat. Pakak pergi berapa tuan-tuan tahu benda sekarang ni berlaku ni. Ni waktu upacara ziarah di Yaman. Ni awal ni. Mereka dah berkumpul ramai-ramai dah ni di yang dikatakan makam ataupun kubur Nabi Hud. Benda dia buat upacara dia. Zikir-zikir dia. Kaifiat ziarah dia dengan mandi sungainya, dengan nampak tak? Macam-macam lah.
amalan-amalan yang buat. Kalau betul lah kena hari Jumaat ni, kalau hari ni dia ada lagi di kubur ni, tak sembahyang Jumaat buat ni. Sungguh saya gila. No. Tak sembahyang Jumaat. Dengan alasan buat orang percaya. Betul lah kita kata ikut mazhab Syafi'i tak ada Jumaat bukan dalam kampung tu dah. Tapi apa yang pergi cari pasal hari Jumaat pergi sini. Dah tahu dah dalam mazhab Syafi'i tak boleh sembahyang Jumaat. Bukan di qaryah, bukan penempatan, bukan apa. Dan memang situ bukan penempatan. Di makam kubur Nabi Hud ni bukan penempatan, tak ada banyak manusia pun. Tapi rumah penuh. Boleh tuan-tuan boleh pakat tengok dalam YouTube. Di sekeliling kubur Nabi Hud ni penuh perumahan. Tak? Rumah-rumah yang dibina. Benda tu juga semata-mata duduk waktu ziarah sahaja. Kalau kita pergi selain pada waktu ziarah yang dibuat dulu awal-awal tu sekali setahun, iaitu bulan Syakban. Tak? Mari seorang hamba Allah hak baru ni, kita tak boleh sebut nama lah ni, tak? Tak? Dia tambah lagi. Bid'ah hasanah hak baru pula. Dia buat bulan Muharram pula. Jadi dua kali setahun ni. Tak, satu ziarah khas, bulan Muharram dia panggil ziarah khas. Bulan Syakban ni ziarah am. Ziarah seluruh orang mari. Masya-Allah, memang meriah sungguh. Kita pergi, masya-Allah, kita boleh tengok gambaran dia. Dan dia beraktikad sungguh-sungguh bahawa duduk di tempat ni, duduk di makam kubur Nabi Hud ni boleh menyuci jiwa. Pakai poin ni sekarang orang pakai berbuk lah. Nak puak-puak arti. Nak cuci jiwa pergi Yaman. Dan mari nyakit ni tak tahulah kita nak berobat tuan. Kita dah laksanakan tanggungjawab kita semampu yang boleh. Mula-mula kita duduk dulu, kita pergi dan kita usahakan. Dan alhamdulillah usaha kita ni sampai ke Malaysia. Khususnya abang-abang kita dululah, sini-sini kita yang belajar di Yaman. Kita usaha bawa Tok Syekh dari Yaman sendiri, dari Hadramaut sendiri kita bawa. Antara Syekh Ali Bukair rahimahullah, hafizahullah ta'ala, masih hidup tapi uzur dah sekarang. Dia ni duduk betul-betul di Hadramaut, di tempat ni dia duduk, dan dia tahu apa yang berlaku. Lalu kita bawa hamba Allah ni awal-awal dulu tahun 2001 tak silap kita. Abang-abang kita baru sampai, kita pergi Yaman tahun 2001. Abang-abang kita ni usaha bawa Syekh Ali Bukair hafizahullah ta'ala. Benda tujuan antara misinya adalah menjelaskan benda sebenarnya dari Hadramaut ni. Puak-puak ni buat benda supaya masyarakat kita faham. Masa tu tak timbul lagi, tak wujud dia kumpulan ni di Malaysia. Start balik yang anak murid dia naik. Dan sekarang ni seolah-olah masyarakat boleh terima segala kefahaman dia. Tuan-tuan, saya ambil benda lah dalam bab isu yaqazah. Dulu pun masyarakat kita tentang yaqazah. Mula-mula timbul dulu, kita ingat start benda ni dah dah jadi satu benda yang dibincang oleh masyarakat. Startnya dengan Buya Arkam. Betul tak? Masa tu kita duduk ngaji di lagi di Pulau Melaka lagi isu ni. Dan boleh katakan sepakat, baik para ulama kita di Malaysia, baik orang awam, semua tak setuju dengan fahaman Abu Ya ni, betul? Salah satu kefahaman yang dia bawa, dia boleh yaqazah dengan Nabi, betul? Tak ada seorang pun, baik ustaz ke baik siapa, setuju dengan pandangan dia. Semua sepakat menentang ajaran ni salah. Timbul pun ni hak baru ni pula. Mula-mula dulu dia malu-malu kucing nak mengaku. Start pecah. Dia kata Tok Guru dia, Tok Syekh dia ni, Tok Habib dia ni boleh yaqazah. Kita pernah berdialog dengan anak-anak murid. Dia kata dok. Masa tu dok mengaku. Awal-awal dia. Dia mari rumah kita kan. Tanya bab yaqazah. Dia kata Habib Umar dok nafi sama. Dok terlepas dok sebut nama. Gua nedang. Dia kata dok. Dia nafi. Awal-awal. Lama lepas pada tu, baru dia kata benda masalah. Start. Dia kata dengan tu pun kita boleh nampak, takkanlah dengan Nabi dah ni. Dia main lah hak terkini benda ngaku mari pondok dia tengok dah. Dulu memang nafi. Dok berlaku. Faham? Sedangkan benda ni menjadi akidah dia, i'tikad dia yaqazah dengan Nabi. Kita dak dah sampai poin tu. Dalam kitab ni tuang pengarang kita kata,
Kalau lah benda ni boleh berlaku, maka para sahabatlah orang pertama yang qazah dengan Nabi. Tak. Tetapi tak ada satu pun riwayat yang mengatakan sahabat dia qazah dengan Nabi. Kita kata kalau yang paling penting sekali yang qazah dengan Nabi ni masa perang Jamal. Perang Jamal ni siapa? Antara Sayyidina Ali dengan Aisyah. Patutnya Nabi mari masa ni. Dah ni natu dia, ni isteri dia. Tak? Nak perang ni, bukan banoh. Faham? Perang yang melibatkan ribuan nyawa yang mati dalam peperangan Jamal. Kalaulah betul Nabi boleh yang qazah dengan Nabi, masa ni patut Nabi mari damai. Kalau Nabi mari masa ni agak-agak jadi apa perang? Tak jadilah weh. Tak. Nabi kata balung dia ni natu. Tak. Dengan tok tua apa cerita ni? Tak. Faham? Tapi tak berlaku benda tu. Sedangkan ni tengah penting ni. Tiba-tiba mari dalam majlis qasidah ni. Tak. Ya qazah dengan Nabi. Mari di pondok ni. Apa tujuan? Nampak tak? Jadi ini benda-benda yang mesti kita tanggungjawab kita menjelaskan kepada masyarakat, khususnya yang tak berapa reti dalam bab ni. Dia menganggap karamat, dia menganggap tu wali, dia menganggap macam-macam anggapan dia yang kefahamannya bawa kepada kefahaman yang silap. Jadi sekadar itulah benda yang boleh bincang. Minta maaf ambil masa sikit tu. Tak. Jadi wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.